Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ansal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kitab Faridatul Faraid, muka surat 15, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan iftikar artinya, erti iftikar berkehendak segala yang baharu kepadanya, kepada Allah. Dan iftikar artinya, erti iftikar berkehendak segala yang baharu, berkehendak oleh segala yang baharu, berkehendak oleh segala yang baharu, yakni makhluk, berkehendak kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu melazimkan hayah dan kudrah dan iradah dan ilmu dan kaunuhu hayyan dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman. Kaunuhu ni atas qaul subuk sifat maknawiyah, dan akan wahdaniyah. Betul situ. Dan akan wahdaniyah. 9 sifat: hayah, kudrah, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan wahdaniyah. 9. Dan wahdaniyah berarti situ. Manakala wajib segala sifat ini, atau kita baca semula, berarti di dan akan wahdaniyah. Dan iftikar, iftikar ni makna yang kedua daripada makna uluhiyah, ketuhanan. La ilaha illallah. Ilah ni Tuhan yang Tuhan yang berhak disembah, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Tuhan ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftikar. Ini iftikar ni makna yang kedua bagi makna kepada ilah, al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang sebenar. Kemudian artinya, erti iftikar ni berkehendak segala yang baharu kepadanya. Iftikar berkehendak saja.
Artinya erti berkehendak segala yang baru kepadanya. Panjang erti tu. Sekarang iftikar, pendek je. Iftikar, tapi artinya erti iftikar berkehendak segala yang baharu. Kerana yang baru ni makhluk lah. Berkehendak segala yang baharu, jadi makhluk berkehendak kepadanya, kepada Allah. Itu makna pada iftikar panjang. Iftikar ni tak berkehendak je lah. Tapi kenapa erti itu panjang? Ertinya erti iftikar berkehendak segala yang baharu kepadanya, kepada Allah. Oh, panjang makna iftikar. Iftikar satu perkataan dengan makna berkehendak. Iftikar maknanya berkehendak, tapi ertinya tu panjang. Cuba tengok nombor 1 tu. Cuba tengok nombor 1. Ada nak takkan satu hak Rumi. Hak Rumi pada nak kaki tau. Ambil molek hak nak takkan satu. Qauluhu, katanya kata musannif, pengarang kitab Faridatul Fara'id, Syekh Ahmad Al-Fatani. Qauluhu tu bahasa Arab tu. Yang baca qoloh pula. Qauluhu. Qala yaqulu qaulan. Qauluhu, katanya. Nya ni kembali kepada musannif. Musannif ni pengarang kitab Faridatul Fara'id, Syekh Ahmad Al-Fatani. Qauluhu Syekh Ahmad, katanya kata Syekh Ahmad Al-Fatani, ertinya erti iftikar, berkehendak segala yang baharu, yakni makhluk, kepadanya, kepada Allah. Oh, tafsir panjang. Iftikar berkehendak, tapi kalau didatangkan iftikar ilaihi kullu ma adah, tu baru terjemahan dia lengkap. Iftikar ilaihi kullu ma adah, berkehendak kepadanya, kepada oleh barang yang selain daripada Allah, jadi makhluk. Samalah. Ni dak ni berkehendak sekali yang baru kepadanya. Erti kepada iftikar satu kalimah, tapi terjemahan dia panjang. Diketahui daripada ini tafsir. Mana ini tafsir, ertinya hak panjang tu. Diketahui daripada ini tafsir. Ini tafsir lah ertinya tu. Bahawasanya iftikar itu sifat makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Faham tak ni? Berkehendak, siapa yang berkehendak? Allah berkehendak ke kita yang berkehendak? Kalau istighna, Allah terkaya. Memang Allah terkaya, Allah lepas daripada segala-gala. Iftikar berkehendak. Siapa yang berkehendak? Bukan makhluk. Diketahui daripada ini tafsir bahawa iftikar itu sifat makhluk. Makhluk yang iftikar kepada Allah, makhluk yang berkehendak kepada Allah. Bukannya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni. Maka harus bagi seseorang iktikadkan iftikar itu sifat Allah. Mana tu? Kena ada ayat dia. Sekarang iftikar sifat makhluk, bukannya sifat Allah. Tiba-tiba maka harus bagi seseorang iktikadkan iftikar itu sifat Allah. Harus macam mana itu sifat makhluk? Hak ni hak cetakan baru. Hak cetakan lama hak saya ni comel. Hak cetakan baru ni muka 15 tadi kan. Hak saya ni muka 17. Saya muka lain. Hak sayanya, maka tiada harus
ada tiada tu. Macam hak rumi. Ada tak tiada? Hak rumi. Hak rumi ada nota kaki tau. Hak rumi ada nota kaki nombor 1 di tepi. Maka harus ke maka tiada harus? Oh, hak rumi comel. Maka tiada harus lah. Maka harus ke mana pula? Sebab iftikar tu sifat makhluk bukan sifat Allah. Hak rumi maka tiada harus. Ke ada dua tak ada lagi bawah tu. Dan tiada harus pula mengitlaqkan. Pada harus pula mengitlaqkan. Ada ke hak lain tu? Betul. Maksud ni pun maka tiada harus juga. Dua tepatlah. Jadi hak cari baru tu tak molek lah. Maka tiada harus. Maka tiada harus. Maka harus dengan maka tiada harus ni hukum timur barat. Bang dok timur barat jauh jelak lagi. Maka harus, maka tiada harus, jauh sangat tu. Ni kata kitab Jawi ni. Ini masalah cetakan. Memanglah satu kalimah je tak ada, jatuh. Tapi tiada ni. Dia maka tiada harus. Tiba-tiba tak ada kalimah tiada, maka harus. Tak pening kitanya. Iftikar itu sifat makhluk, bukannya sifat Allah Ta'ala. Oh, maka harus bagi seseorang iktikadkan iftikar itu sifat Allah. Harus kok mana pula? Iftikar tu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Tiba-tiba harus kita iktikad sifat makhluk tu sifat Allah. Ini contoh problem kitab Jawi. Lepas tu kitab Jawi kena belajar. Ni beringat sekarang ni. Orang sekarang dia berani. Oleh kerana Jawi dia pandai baca. Pandai baca Jawi, dia pun baca kitab Jawi. Kitab dia kosong, tak pernah belajar. Oh, tu bukan dia tu. Alah, kitab Jawi mudah je dia kata. Kitab Jawi payah, kitab Arab mudah. Kitab Arab mudah dia kitab Jawi. Kitab Jawi ni payah. Cetakan dia pun bermasalah. Dia sebenarnya hak saya ni, hak cetakan lama dengan cetakan baru hak banyak duk pakai tu musak 15, saya musak 17. Hak isi dalam banyak betul hak baru daripada saya. Kan banyak saya salah kan? Banyak betul hak cetakan baru. Banyak betul cetakan baru daripada hak cetakan saya nak lama ni. Sini cetakan lama comel. Sebab asal saat ni saya tengok ni je, tak tengok asal saya ni. Sebab saya bawa dua kampung ni nak beritahu muka surat je. Bawa hot baru ni setakat nak beritahu muka surat. Kan sebelum ni saya pernah beritahu kan. Saya mengajar Faridah hot saya Jawi ni. Saya beritahu muka surat bagi. Sebenarnya seramai-ramai tu saya mengaji. Tak berapa orang je beritahu baris muka surat dengan baris. Kemanjangan tugu saya nya bukan kitab terus mengajar, tak ada beritahu muka surat baris. Ada ni. Sebab kita tanda dah kita nak sambung kat mana. Satu dua orang tugu saya je yang beritahu muka surat, beritahu baris. Saya asal-asal belum mengajar tak beritahu juga muka surat dan baris. Kata terus je. Tapi apabila tak beritahu muka surat dan baris ni, tengah-tengah mengajar, lama dah tengah mengajar, duk cokek lagi. Duk cokek kawan dia. Hei, surat berapa? Hei, surat berapa? Tak jumpa cari muka surat. Lepas tu akhir dia lah pakai hak tu saya hak beritahu bagi muka surat lah kata. Tak nak banding dengan pondok. Sebab pondok dia baca tiap-tiap hari. Dia mengajar tiap-tiap hari, kitab tu bukan mingguan. Kita ni hanya kelas mingguan. Kalau kita tak beritahu muka surat baris, orang ramai payahlah dianya. Jadi saya beritahulah muka surat dengan baris. Manja kan? Manja kena beritahu muka surat dengan baris.
Nak tanda sendiri payah orang kita ni. Tak apalah. Kita berilah muka surat dan bagi. Tapi masa saya ngajar Faridah ni, saya kita jawi lama, orang pakai jawi baru. Saya beritahu surat baru tak betul dengan ada orang duk pakai. Seorang tak beritahu. Tak beritahu. Ustaz tak jumpa ke? Salah ke? Tak ada. Lama. Tak tahulah macam mana jadi tiba-tiba saya sedar. Kena-kena saya dengar orang duk pakai ni muka surat lain-lain. Baru tahu. Sebab kebanyakan kitabnya sama je. Hak saya pakai Munatul Musolli catakan lama sedikit. Orang pakai ni hak putih-putih hak kilat comel. Sama baris dengan muka surat dengan baris. Orang sekarang ni pernah bagi hati comel dia kilat molek. Saya pernah bagi hati hak kertas lama, kertas hak boleh pohu tu. Hak boleh ni. Kertas lama. Kan sekarang ni kertas kilat kan. Kertas kilat tahan dah. Saya kertas tu kertas yang boleh lokoh, kertas yang boleh tepi tu dia boleh cerak, boleh putus sikit gitu. Adapun hok cetakan baru ni kilat belaka. Walaupun saya pakai penambah ganti lama, orang pakai penambah ganti baru, tapi muka surat baris sama. Cuma terkadang hok baru tu betul. Hak saya pakai lama tu cetakan di salah. Tapi muka surat sama, baris sama. Faridatul Faraid ni pelik. Jadi saya pun tak tahu. Kemudian baru tahu bahawa hak saya beritahu muka surat baris tu tak betul sebab saya pakai hak lain, orang pakai hak lain. Dah kan? Hak baru muka 15, hak saya muka 17. Nak masuk muka 18 tak saya ni? Muka 17 bawah sekali pula. Ini muka 15, baris kedua daripada atas. Saya muka 17 bawah sekali. Jadi kitab saya habis dulu daripada kitab orang ramai-ramai. Jadi saat ni mula saya baca hak baru ni lah. Sebab yelah hak baru ni dia kosong. Dia ni kan moga hak boleh tengok hak baru ni kan. Hak saya ni payah nak baca. Sebab penuh dengan dobik. Jadi di nota kaki pun capung dobik hak ngaji hak dalam. Jadi nak baca tu jadi bolok sikit. Saya pun tengok hak baru. Maka harus bagi seseorang. Harus macam mana? Iftikar bukan sifat Allah, sifat makhluk. Bahawa saya tengok semula hak dalam hak saya ni. Maka tiada harus. Itu tanda molek. Maka tiada harus. Di banyak kitab ketahui seumpama tu. Maka sah. Sebenarnya maka tiada sah. Ada ni. Maka tiada sah bukan maka sah. Perkataan tiada jatuh. Tiada sah dengan sah ni timur dengan barat lah. Jauh jadi hukum. Ni saya biasa buat contoh ni dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bicara orang yang berpegang tanpa berdalil. Berpegang Allah ada, kejap pegang. Tapi tanpa berdalil. Berpegang Allah ada kerana orang ramai-ramai kata ada, saya pun turut pegang ada. Tapi pegang kejap. Dalil tak ada, pakai turut orang. Dia panggil muqallid, turut orang dalam bab pegangan. Kau kena ada dalil lah. Kenapa berpegang Allah ada? Dalilnya ada langit bumi. Atau nak berdalil. Jadi berpegang tanpa berdalil, dia panggil muqallid. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, mereka yang berpegang tanpa berdalil, yang terima pelajaran, maka berdosa. Sebaliknya yang berpegang tanpa berdalil, yang tidak terima pelajaran, maka berdosa. Dia kata gitu. Yang terima pelajaran ni cerdik lah pandai ni. Yang tidak terima pelajaran ni benak lah. Mana? Benak lah panggil tak? Benak tidak cerdik. Kan ada kan orang yang tak terima pelajaran. Hari ni kita ajar dia esok kita tanya balik dia hilang. Ni pegang Allah ada. Memang pegang Allah ada. Sebab dia pun semayang ni. Dia pun semayang berpegang Allah ada. Jangan pegang Allah ada saja.
Pegang Allah ada, dalilnya ada langit ada bumi. Ingat tu. Dalilnya ada langit ada bumi. Pegang Allah ada, memang dia pegang sebab dia semayang. Orang hok jenis mana? Hok IQ rendah. Macam sindrom Down. Sindrom Down ni ialah ada yang IQ tu okey sikit, ada yang IQ dia tak okey lah. Tapi kadang-kadang sindrom Down ni awal-awal sampai masjid dah, orang tak apa lagi. Dia pergi masjid. Ada ni. Tapi dia gitulah sikit. Tapi IQ dia rendah. Jadi ajar hari ni esok hak ajar kemarin. Pegang Allah ada. Memanglah pegang Allah ada sebab dia semayang. Dalil hak ajar kemarin. Dalil. Allah, dalil apa benda pula? Hak ajar kemarin dalil. Yang kamu pegang Allah ada kenapa? Dah, pakat kata ada belaka. Saya turut orang ramai lah pegang Allah ada. Jangan gitu, nak kena dalil sendiri. Hak ajar kemarin. Dalil ada langit ada bumi ni lah. Allah, dia gelimpal dia dah. Ni apa kata? Tak terima pelajaran. Jadi orang yang berpegang tanpa berdalil, dalam keadaan dia terima pelajaran cerdik tapi tak belajar, maka berdosa. Dan orang yang berpegang tanpa berdalil dan tidak terima pelajaran, maka berdosa. Dosa juga. Kalau sama-sama berdosa, tak payah buat 2 ayat. Buat 1 ayat cukup dah. Sesiapa yang berpegang tanpa berdalil, sama ada terima pelajaran atau tidak terima pelajaran, maka berdosa. Kan hukum sama kan? Kenapa buat dua hukum, dua keadaan? Berpegang tanpa berdalil dan terima pelajaran, maka berdosa. Berpegang tanpa berdalil dan tidak terima pelajaran, maka berdosa. Kalau sama hukum, tak payah buat 2 ayat, 1 ayat cukup dah. Berpegang tanpa berdalil, sama ada terima pelajaran ataupun tidak terima pelajaran, maka berdosa semata-mata walaupun tak terima pelajaran. Tapi kenapa dia asingkan? Sebab orang yang berpegang tanpa berdalil serta tidak terima pelajaran, maka tiada berdosa, jatuh perkataan tiada. Ada ni. Ini saya ingatlah, saya mengajar dah kitab tu, dan ada orang mengajar di telefon. Ustaz saya muskil sini, dia kata muskil ke mana? Dan kita Bidayatul Hidayah, orang yang taklid dalam bab pegangan. Saya mari ingat dah. Kenapa dia tak terima pelajaran? Dia berpegang tanpa berdalil, kenapa maka berdosa juga? Ada ni. Dia tak terima pelajaran, dia bodoh, dia benar, berdosa juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Macam ni. Hak mana yang dia upaya, dia tak upaya sekarang ni sebab dia tidak terima pelajaran. Tiba-tiba maka berdosa. Di situ kata jatuh perkataan tiada, maka tiada berdosa. Tapi jatuh perkataan ting tu. Itu contoh. Ada ni. Maka tiada berdosa. Sebab dia tak terima pelajaran. Contoh kata IQ rendah tu lah. Tapi orang jenis IQ rendah ni, dia ibu bapa dia tu tanggungjawab dia panjang, lama, walaupun dia balik besar pun. Dia ibu bapa kena jaga semua. Hak Tuhan ada ni kena cerita semua. Berdalil dia tak boleh pun tak apalah. Tak apalah berdalil tak boleh tu. Tapi berpegang Tuhan ada ni kena beritahu semua. Sebab dia IQ rendah, takut kemudian kan dia jumpa orang lain pula Tuhan kan. Dah dia jenis bodoh kan. Nanti orang lain jumpa dengan kawan hak tak betul kan. Kamu duduk semayang tu musembah Allah. Allah tak ada sebab kamu tak je nampak. Ini Tuhan ada nak nampak. Tipu dia orang lah dia. Dapat dia orang bodoh kan. Jadi mak ayah kena peringat semua. Jadi tanggungjawab tu agak berat lah. Sebab dia IQ dia rendah, mudah ditipu oleh orang. Maknanya walaupun dia sudah tua, sudah besar sekalipun, mak ayah kena jaga semua agama dia. Kena jaga semua. Kena ulang semua. Kan kalau orang hak biasa-biasa ni kan tak payahlah. Dia pegang tu insya-Allah tak gerak dah, dia orang cerdik. Dan ni dia orang bodoh ni kan, takut dia tengok dalam TV ke, dia tengok dalam kartun ke, dia mari hak lain pula kan dia tak cerdik. Mana kena cerita semua. Ini orang yang IQ rendah ni,
Dia kalau IQ dia tak sapa tangga, makna dia tidak berakal. Itu lain cerita waktu kosong daripada awal dah. Sekarang ni IQ dia ni boleh lagi. Untuk ajar dia berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan barzah tu dia boleh lagi. Kalau bab semayang pun ajar rukun semayang sekadar dia. Tapi kena sentiasa. Ini yang masalah kalau ada anak yang OKU seumpama tu. OKU seumpama tu. Pandai ni. Kita kena, yalah, ada rajin dia semayang. Orang rokok sekali, dia rokok 2 kali. Macam mana? Dah. Orang rokok sekali, boleh sepahala. Dia rokok 2 kali, dia kali dia ingat dia boleh 2 pahala lah. Dah sujud 2 kali kan. Rokok biar 2 lah, baru sama rokok 2, sujud 2. Mana apa ni? Oh, berjemaah tak tinggal. Mana apa? Kena, rokok sekali je, jangan buat 2 kali. Mana kena ada semua orang peringat. Orang peringat. Faham ni? Sebab dia kurang. Oh, tapi bagus bab-bab tuning tu ni rajin. Tapi mana dia kurang. Ini sebab peringkat ada orang cerita hari Jumaat duduk belakang tu imam semua main Jumaat. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab dia IQ dia rendah. Anak duduk belakang tu imam ni orang yang boleh ganti tu imam. Ini duduk belakang tu imam juga. Pujuklah ke dia. Pujuklah sebab maknanya dia IQ dia rendah. Jangan marah. Oh, marah habis lah. Dia tak boleh marah orang yang seumpama ni. Kena cari orang yang dia turut. Sebab dalam ramai-ramai orang ada orang yang hak tu memang dia tak canggung. Minta tu hak tu lah. Dia biasalah gitu. Ada seorang yang dia sokmo. Hak ni tak canggung. Minta tu hak tu lah. Tolong nasihat ke dia, jangan duduk belakang tu imam. Sebab apa? Duduk belakang tu imam ni kena orang yang tarah tu imam. Kena biar ke dia. Jangan biarkan. Kali biarkan gitu. Tapi kena pandai lah. Kalau tidak kau jadi kok lain lah. Mengamuk kawan tu. Ini duduk belakang tu imam. Dia sapa awal duduk tu imam lagi dia sapa awal. Apa lagi dia ada duduk. Memang dia lah duduk belakang tu imam. Sebab dia sapa mula-mula. Guna. Jadi apa apa tu? Orang yang tidak terima pelajaran. Jadi mana cerita perkataan tiada je. Macam sini. Iftikar sifat makhluk, bukan sifat Allah. Maka tiada harus bagi seseorang iktiqatkan iftikar itu sifat Allah Ta'ala, melainkan serta mulahazah. Apa mulahazah? Sila. Apa tak sila? Mulahazah. Sila. Ada sila. Bukan silau. Silau tu pecah. Sila mana? Apa? Mana kita kata iftikar tu sifat Allah, tapi di hati kita ni kena apa? Kena mulahazah, kena sila. Sebut macam mana? So orang sekolah sebut mana? Silau, silau tu pecah kerana cahaya terang. Bukan ni. Sila. Kita kadang-kadang cakap dah. Pergi sila tengok kok, siapa tak lagi? Apa maksud dia? Kan kita cakap kan? Mana tak siapa lagi? Pergi sila tengok kok. Pergi sila tengok. Apa mana pergi sila tengok? Dah, pergi sila tengok. Kau dah bangun tidur lagi kan? Pergi kok sila tengok. Dah tunggu dah mari-mari ni. Takut dah bangun tidur Pergi sila tengok. Apa mana pergi sila tengok? Pantau apa? Ni mulahazah, kena sila di hati. Maka tiada harus bagi seseorang i'tiqadkan iftikar itu sifat Allah. Tak harus, haram. Melainkan dia kata iftikar sifat Allah. Boleh. Makna ni
serta mulahazah kepada muta'allaqnya dengan kasrah lam, iaitu kalimah kepadanya. Mana apa ni? Berkehendak segala yang baharu kepadanya. Tapi mulut sebut iftikar sifat Allah, tapi sila di hati kita iftikar ilaih, berkehendak kepada Allah. Bukan iftikar saja, iftikar kepadanya, iftikar kepadanya. Kemudian kalau kata iftikar segala yang baharu kepadanya, kepada Allah, kalau kira pun bukan sifat Allah juga, tapi dipanggil sifat sababi. Sifat sababi, iftikar ilaih, berkehendak makhluk kepada Allah. Jadi iftikar, berkehendak, iftikar ilaih, berkehendak makhluk kepada Allah. Jadi iftikar, berkehendak kepada Allah ni, maka di sebab makhluk iftikar kepada Allah, maka iftikar ilaih sifat Allah, sifat sababi. Adapun istighna, sifat hakiki. Allah memang terkaya, lepas daripada segala-gala. Iftikar ilaih, berkehendak makhluk kepadanya, itu sifat kita, tapi disandarkan pada sifat Allah. Sebab apa? Sebab kita berkehendak kepada Allah. Sekarang ni iftikar, berkehendak, sifat makhluk. Berkehendak pada Allah, sifat makhluk juga. Faham? Ni kita ni berkehendak pada Allah kan? Berkehendak memang sifat kita. Berkehendak kepada Allah bukan sifat kita. Sekarang istighna, terkaya, memang sifat Allah. Memang sifat Allah, sifat hakiki, memang sifat Allah. Tak, Allah terkaya, Allah maha kaya, Allah lepas daripada segala-gala, memang sifat Allah, sifat hakiki. Iftikar, berkehendak, sah sifat makhluk. Berkehendak kepada Allah pun sifat makhluk. Tapi dengan sebab berkehendak kepada Allah ni, maka ada sandaran kepada Allah, maka iftikar kepada Allah disebut sebagai sifat Allah, sifat sababi. Dengan sebab berkehendak segala yang lain kepada Allah, maka disandarkan sifat ni sifat Allah, dipanggil sifat sababi, bukan sifat hakiki. Istighna memang sifat Allah sebenar-benarnya, sebab Allah memang terkaya. Allah terkaya. Adapun berkehendak kepadanya, kepada Allah pun sebenarnya sifat makhluk juga. Tapi berkehendak tu kepada Allah, berkehendak kepada Allah, jadi ada sandaran kepada Allah, maka disebut sebagai iftikar ilaih, adalah sifat Allah. Tapi kena ada ilaih, sebab ilaih itu kepada Allah. Kalau iftikar, berkehendak, memang sifat makhluk betul-betul. Berkehendak kepada Allah, barulah kita boleh sandar kepada sifat Allah, sifat sababi. Jadi maknanya, kalau kita kata iftikar sifat Allah, dalam hati kita kena mari apa dia? Berkehendak kepada Allah, iftikar ilaih. Walaupun mulut sebut iftikar, tapi hati kena iftikar ilaih, berkehendak makhluk kepada Allah. Maka tiada harus pula, ni luar lagi, maka tiada harus pula, maka tiada harus pula mengitlaqkan iftikar sifat Allah Ta'ala. Itlaq, iftikar jangan gitu, kena iftikar ilaih, berkehendak kepadanya, berkehendak kepadanya. Jangan berkehendak saja, jangan berkehendak saja, berkehendak kepadanya. Dan tiada harus pula mengitlaqkan iftikar itu sifat Allah. Haram. Mana hak berlaku ni? Seperti banyak jatuh, banyak berlaku. Banyak jatuh ni banyak berlaku lah. Banyak jatuh dengan makna banyak berlaku. Daripada lidah orang Melayu yang mengajar dan yang belajar, yang mengajar. Iftikar ilaih kena tambah.
Dan jikalau atas jalan majaz sekalipun, majaz je bukan hakiki, tak boleh. Kerana memberi wahamkan. Waham dia, sangkaan. Memberi wahamkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Yang berkehendak. Ini dipanjang lagi ni. Dan jika ada lapah al-muftakiru pada kita, Allahu al-muftakiru ilaihi kullu ma'adah. Allah ni yang berkendak kepada oleh tiap-tiap barang yang selain daripada Allah. Ayat itu na'at sababi pada Islam nahu sekalipun. Maka telah mengharamkan oleh ulama akan barang yang kurang keji daripadanya ini. Hak kurang keji pun ulama mengharamkan. Hak ni kalau kata iftikar tu, itulah iftikar saja sifat Allah. Tu sangat waham sungguhlah. Jadi sangkaan ni Allah berkehendak. Ai punah gitu. Maka diharamkan. Tak boleh nak kata gitu. Orang mengajar ke, orang belajar ke, iftikar gitu je. Iftikar ilaih. Iftikar ilaih. Ni. Maknanya selain daripada kita kata iftikar ni, sifat Allah kena mulahazah di hati, kena hadir di hati, ilaih kepada Allah Ta'ala. Terkendak pada Allah Ta'ala. Kemudian semata-mata sebut iftikar, orang mengajar apa semua, jangan. Sebab tu mewahamkan, metimbul sangkaan salah bahawa Allah bersifat dengan sifat iftikar, berkendak. Allah lah berkehendak. Haram seumpama tu. Maka telah mengharam oleh ulama akan barang yang kurang keji daripada ini. Hak kurang keji pun ulama haram dah. Mana hak kurang keji? Hak ni jadi iftikar sifat Allah lagi keji ni. Hak kurang keji pun ulama mengharamkan. Mana? Seperti kata seseorang, Allah menjadikan haram. Allah menjadikan kaf ra alif bukan saya betul tunggu saya kaf ra alif dia tak boleh nak baca kira dia dah nak baca anak murid tunggu kera dah bukan tak sedut kata lah kalau Tuhan tutup tak buka jadi kaf ra alif tunggu dia kira jadi dia tak boleh nak pukul, tak boleh nak sepu. Dia memang kena aja gini dah. Kah ra alih dah. Kaf ya ra alih kira. Tu kira-kira. Memang aja kah ra alih ejaan betul dah ni. Tapi tu budak boleh nak baca. Kira anak murid tolong. Jadi sekarang ni seseorang berkata Allah menjadikan tak keji mana haram tak boleh sebut tak boleh sama tu lah Allah menjadikan babi lagilah haram Allah menjadikan kera setengah ulama mengharamkan sebab apa kera ni kan rupa dia gitulah hak ni kurang keji pun ulama mengharamkan tak beradab. Ni kita nak sebut iftikar. Berkendak sifat Allah. Berkendak sifat Allah. Akhirnya waham di hati orang, Allah iftikar juga. Kena iftikar ilaih. Itu ada na'at sifat sababi. Iftikar ilaih, na'at atau bersifat sababi. Sandar pada sifat Allah. Sebab apa? Sebab kepada Allah. Iftikar ilaih berkendak kepada dia. Yang iftikar tu makhluk. Tapi oleh kerana kepada Allah, maka dipanggil iftikar ilaih sifat bagi Allah. Sifat sababi. Tapi sebut iftikar saja haram. Sebab apa? Menimbulkan waham. Sangkaan di hati. Hak kurang keji ni pun ulama mengharamkan. Mana? Seseorang, Allah kata seseorang, Allah Ta'ala menjadikan lepas tu nak kata macam mana
Kalau anak-anak tanya kita, mak kera tu hok duk melompat tu, siapa yang menjadikan? Jawab macam mana? Kadang dia kata kera tu ada kilang sebelah buat. Kilang. Ada kilang buat kera. Jawab kena. Kita pun jawablah, semua makhluk yang ada Allah yang jadikan. Ayat gitu. Kera ni mak semua makhluk yang ada Allah jadikan. Dia tak faham. Kita nak ajar akidah ke dia. Kera pun Allah jadikan juga. Bolehlah. Tapi tak boleh nak cakap. Mana kalau budak ni tak faham juga. Sebab kita nak cerita akidah. Takut dia faham kera ni bukan makhluk Allah kan. Dia ditanya direct. Kera siapa buat mak Kita pun jawab. Semua makhluk yang ada. Semua binatang yang ada Allah jadikan. Jawab gitu. Dah kira semua binatang yang ada, hok tengok ada pokok ke, ada tanah ke, semua binatang Allah jadikan. Nampak dia tak faham juga. Termasuk kera yang kamu tanya itulah. Tapi taklah semudah-mudah. Kera hok melompat. Hok duk tebuk ni hok duduk nak kenayak. Khianat tau. Bukan kera. Tupar tau. Tupar tau khianat buah-buah tau. Kera Kera tak khianat tau. Khianat kau. Khianat ni tupar. Dia kera ni pun ada pesen juga. Ada kera, ada lutung, ada beruk. Ada apa dia banyak nama. Kera tu, beruk tu panjat pokok nyop so. Kera ni budak-budak main tu dah. Kecek tu kera. Lutung. Tak kenal lutung. Lutung ni ekor panjang ke mana? Ekor panjang. Dia banyak-banyak. Jadi kera ni dia binatang yang ini kera sama telah pula babi. Ada ni. Mana haram kita kata Allah menjadikan babi sebab apa? Tidak beradab. Dan merzekikan burung belatuk akan ulat. Allah Ta'ala lah yang beri ke burung belatuk tu ulat makan ulat ni tengok Allah makan ulat. Burung belatuk makan ulat tu Allah rezekikan. Haram cakap gitu. Ada ni. Dah burung belatuk boleh makan ulat tu, semua rezeki yang ada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ni. Tengok. Tapi tak ada dah lah. Dulu. Sekarang tak ada dah. Tengok ayam makan tahi. Sungguh dulu ayam makan tahi. Sekarang ni ayam tak kenal dah tahi orang. Sungguh ni. Dulu tak apa. Bayar rumah pun tak apa. Mu nak birau bomah. Dia kata. Dia kata anak dia nak birau. Anak nak birau. Mak dia kata mu pergi birau bomah. Dia anak pun pergi birau bomah lah. Sekejap habis lah ayam mari makan. Di sana dia birau bomah. Birau lah budak tu bawa rumah. Tapi tak payahlah. Kadang-kadang tengah-tengah birau tu mari makan dah. Mari nak makan dah. Sekarang ni ayam tak kena tahi. Jadi tengok ayam makan tahi. Ayam makan tahi tu rezeki daripada Allah. Haram cakap gitu. Sebab apa? Huduh barang tu. Ni burung belatuk makan ulat. Huduh. Rezeki Allah tu. Haram cakap gitu. Macam ni. Dan itlaqkan iftikar pada Allah Ta'ala itu betul lebih keji daripada barang yang tersebut. Ada ni. Hak kata iftikar sifat Allah lagi keji. Haram cakap gitu. Mana apa ni? Berkendak kepadanya. Jangan berkendak saja. Berkendak kepadanya. Dia tadi tu adab-adab belakalah. Contohlah kita kata, kenapa kita ta'awuz minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan? Sebab hakikatnya memanglah syaitan makhluk Allah. Allah tuan kepada syaitan. Maka kita minta berlindung dengan tuan dia lah. Sebab syaitan ni makhluk Allah. Allah tuan dia. Jangan duk cakap mudah-mudah gitu. Majlis ilmu boleh ceritalah. Kan kita kan apa-apa, kita disunatkan ta'awuz. Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
Kenapa kita minta tolong, kita minta berlindung dengan Allah? Sebab Allah ni tuan kepada syaitan. Syaitan makhluk kepada Allah. Tapi kita nak cakap main-main kat luar tak boleh. Tidak beradab. Haram dia panggil. Ada ni. Ni pula iftikar sifat Allah. Iftikar sifat Allah. Tu terlebih keji. Sebab beri waham sangkaan kepada orang kau. Allah ni bersifat dengan sifat iftikar. Nak kena iftikar ilaih. Berkendak kepada Allah oleh makhluk. Berkendak makhluk kepada Allah. Sebab tu sini. Dan iftikar artinya berkendak segala yang baharu kepadanya. Allah panjangnya erti. Kenapa tafsir panjang ni? Kenapa tafsir panjang? Tafsir panjang ceritanya semata-mata iftikar sifat makhluk. Iftikar kepada Allah barulah disandarkan kepada sifat Allah. Tapi sebenarnya iftikar berkendak kepada Allah makhluk juga. Tapi dengan sebab makhluk berkendak pada Allah, maka iftikar ilaih disebut sebagai sifat Allah. Dia panggil na'at ataupun sifat sababi. Adapun istighna, Allah terkaya. Itu memang sifat hakiki sifat Allah. Sifat yang sebenar-benar sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena sentiasa beringat. Istighna, okey, berhenti. Istighna sifat Allah. Tak apalah. Istighna sifat Allah. Iftikar ilaih, itu sifat Allah. Apa iftikar ilaih? Berkendak segala yang baharu kepada Allah. Berkendak makhluk kepada Allah. Iftikar ilaih. Kalau sebut kata istighna tak apa. Sebab di istighna ni panjang juga. Istighna an kulli ma siwah. Iftikar ilaihi kullu ma ada. Kalau panjang lengkap lah. Istighna an kulli ma siwah. Terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang selain daripada Allah. Panjang. Tak apa. Berarti istighna tak apa. Sekarang terdahulu kan, la ilaha illallah. Apa makna dia? La mustaghniyan an kulli ma siwah wa la muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Hak terdahulu. Hak terdahulu. La ilaha illallah. Apa makna? La mustaghniyan an kulli ma siwah wa la muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Sebab ilah apa makna ilah? Ilah dengan makna mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma ada. Itu makna ilah. Ilah dengan makna mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma ada. Ilah sembahan yang sebenar dengan makna Tuhan yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan Tuhan yang berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Tetapi antara dua ni istighna, Tuhan bersifat dengan sifat istighna. Berarti istighna aja. Okey, tak apa. Nak lengkap istighna an kulli ma siwah, terkaya daripada barang yang lain. Kita kata terkaya je. Terkaya je sifat Allah, tak apa. Kalau iftikar sifat Allah tak boleh. Dia kena ada iftikar ilaih. Mana kalau kata iftikar pun kena mulahazah. Di hati kena iftikar kepadanya oleh yang lain. Bukan iftikar berkendak saja, bukan. Kalau istighna, kita berhenti di istighna, okey. Iftikar tak boleh. Sebab iftikar ilaih itu pun sifat sababi saja bagi Allah, bukan sifat hakiki. Kalau istighna memang sifat hakiki. Sifat yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Allah yang terkaya, yang lepas. Iftikar, Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak. Kan? Istighna yang terkaya, yang lepas daripada segala-gala. Iftikar yang berkehendak. Yang berkehendak sifat makhluk, bukan sifat Allah. Iftikar ilaih, berkehendak kepada Allah. Dia panggil sifat sababi. Di mana orang mengajar, belajar pun jangan duk sebut iftikar saja. Tak harus, kata Syekh Ahmad Al-Fatani. Ada ni. Tak harus. Kena iftikar ilaih. Berkendak kepada Allah. Istighna sebut sepatah tak apa.
Allah bersifat dengan sifat istighna. Tak apa. Istighna an kulli ma siwah lah. Tak apa tak sebut pun. Istighna nikah yang terkaya, yang lepas, memang Allah yang terkaya. Iftikar yang berkendak, memang Allah yang berkendak. Allah berkendak ke mana pula? Kita yang berkendak, bukan Allah. Jadi nota kaki nombor 1 tu tanda molek lah. Kita hari ni pakai nota kaki dia berapa kali dah. Ya. Hak tepi-tepi tu pun hak selain daripada bicara iftikar, hak tadilah hak barang yang keji tu. Allah menjadikan kera haram. Allah merezekikan burung belatuk akan ulat haram. Tanda molek lah kita tu. Nak jumpa lain kali payah. Makna faham sini, kalau kata kera pun tak boleh dah kata Allah menjadikan. Kalau babi sama telah lah. Ada ni. Jadi disebut iftikar. Sebut iftikar. Artinya arti iftikar, berkehendak segala yang baharu, jadi makhluk kepadanya, kepada Allah. Panjang tafsir dia, terjemahan dia. Itu melazimkan hayah dan kudrah dan iradah dan ilmu dan kaunuhu hayyan dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman atas qaul, atas pandangan ulama subuh sabit tetap sifat maknawiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni qaul Imam Maturidi. Dan akan wahdaniyah. Tu. Kena berhenti situ. Dan akan wahdaniyah, melazimkan hayah dan akan wahdaniyah, itu atau pada hayah, melazimkan akan sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak maksud dia buat iftikar, ada 9 sifat yang wajib bagi Allah daripada 20. Baki 11 lepas dah maksud dah sifat istighna. 9 maksud dah sifat iftikar ilaih, berkendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita minggu depan kita ulang baliklah. Atas qaul subuk sifat maknawiyah pun kita akan huraikan balik. Sebab kita panjang dah nota kaki nombor 1 tu. Jadi kita berhenti di manakala wajib segala sifat ini, mustahil segala lawangnya. Maka jumlah perhimpunan barang yang melazim akan barang oleh iftikar, itu iftikar kepada Allah itu 18 akidah. Mana sebut iftikar, hati kena sentiasa mulahazah, sila akan berkendak kepada Allah. Iftikar berkendak kepada Allah. Iftikar berkendak pada Allah. Ni. Kat di hati kena hadir semua kepada Allah. Kepada Allah tu kena ada. Mana mulut sebut iftikar, hati dikena mulahazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.